Persaingan minggu ke-5 Liga 1 MCC bawah 16 tahun Zon Lembah Kelang kini melabuhkan tirainya. Aksi di pertengahan Liga Division 1 menyaksikan banyak kejutan dari pasukan bertanding. Mampukah MBSAFC AAB mengekalkan kedudukan teratas Liga? Atau mungkin PKNSFC dan Kelab Bola Sepak Tunas Legenda akan memintas mereka? Bagaimana pula nasib Nadi Sports Semenyih dan Eagle Premier FA di tangga bawahan Liga? Bagi Division 2, Akademi Bola Sepak Felda dilihat gagah menerajui carta Liga dan Nuri France FC dilihat bergelut untuk keluar dari zon bawahan Liga. Semuanya akan terjawab di sini, sorotan Liga 1 MCC. Ini ialah senarai pasukan yang beraksi dalam saingan Liga 1 MCC bawah 16 tahun bagi Division 1 dan Division 2. Saingan pembuka tirai bagi episod ini melibatkan aksi dari pasukan Division 1 melibatkan pasukan Glenmary United berjersey biru menentang pasukan teratas Liga MBSAFC AAB berjersey hijau. Selaku pasukan pilihan, MBSAFC AAB pasti mahu meneruskan rentak kemenangan dengan momentum pasukan yang dilihat berada dalam keadaan baik. Perlawanan dilihat seimbang buat kedua-dua pasukan dalam 10 minit pertama. Namun MBSAFC dilihat lebih garang dalam mencipta gerakan serangan. Hasilnya pada minit ke-18, Muhammad Hainal berjaya menewaskan penjaga gol lawan untuk meletakkan mereka 1-0 di hadapan. Gol tersebut ternyata membakar semangat pemain-pemain MBSAFC untuk menambah jumlah jaringan. Belum sempat Glenmary United memperkemaskan permainan mereka, MBSAFC sekali lagi menghukum kealpaan mereka dengan gol kedua pada minit ke-24 menerusi jaringan adik Muhammad Adik Syam. Keputusan 0-2 kekal sehingga tamat babak pertama. Bersambung babak kedua, MBSAFC memperlahankan sedikit rentak permainan dengan dilihat lebih banyak bertahan dari melakukan serangan. Glenmary United pula dilihat buntu dalam mencari gol pertama mereka dan walaupun kerap melakukan asakan, kubu MBSAFC tetap kebal dikawal pemain pertahanan. Keputusan 0-2 kekal sehingga tamat permainan dan MBSAFC berjaya mendapatkan 3 mata berharga. Seterusnya, kita beralih kepada perlawanan melibatkan pasukan Kelab Bola Sepak Permata Muda berjersey kuning menentang Bahau Lega berjersey biru. 10 minit pertama amat bermakna buat pasukan Permata Muda apabila mereka menghukum kelalaian benteng pasukan lawan dengan berjaya meledakkan 2 gol. Gol pertama hadir menerusi adik Nur Naim pada minit kedua perlawanan menjadikan keputusan 1-0. Seterusnya pada minit ke-9, adik Muhammad Syekul Adan berjaya meledakkan gol kedua meletakkan Permata Muda dalam keadaan selesa. Bahau Lega yang ketinggalan cuba bangkit dan usaha mereka membuahkan hasil apabila 4 minit sebelum tamat babak pertama. Mereka berjaya merapatkan jurang gol menerusi jaringan R. Doreshvaran menjadikan kedudukan 2-1 kekal sehingga tamat babak pertama.
Bersambung permainan Bahau Liga yang sedang mengasak bagi mendapatkan gol penyamaan tersentak apabila Permata Muda berjaya menambah gol ketiga perlawanan menerusi jaringan adik Muhammad Yusri pada minit ke-38. Liga yang ketinggalan 3-1 berjaya merapatkan jurang pada minit ke-40 menerusi ADS Sportivan. Namun gol itu tidak mampu mengubah keputusan perlawanan apabila Bahau Liga terpaksa akur tewas tipis 3-2 kepada kelab bola sepak Permata Muda. Perlawanan tumpuan ketiga melibatkan aksi dari Akademi Bola Sepak MBPJ berjersey putih melayani Jasmine Junior FC berjersey biru. MBPJ yang berada di tangga ke-6 Liga pasti tidak mahu berputih mata dalam perlawanan ini dan Jasmine Junior yang berada di tangga ke-12 pasti mahu keluar dari tangga bawahan Liga. Bermula garang dan bersemangat, Jasmine Junior FC berjaya mencetak gol awal pada minit kedua permainan menerusi adik Muhammad Hafiz meletakkan mereka selesa 1-0 di hadapan. MBPJ yang tersentak dengan gol itu kembali memperkemas rentak permainan dengan taktikal menyerang bagi mendapatkan gol penyamaan. 6 minit berselang, adik Abdul Haziq meledakkan gol penyamaan untuk mengikat kedudukan 1-1. Keputusan 1-1 kekal sehingga tamat babak pertama. Momentum permainan berhati-hati kekal sehingga tamat permainan dan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata berharga. Keputusan akhir, Akademi Bola Sepak MBPJ 1, Jasmine Junior FC 1. Saingan terakhir bagi saingan Division 1 melibatkan aksi kelab bola sepak Nadi Dahlia menentang Ombak FC berjersey putih. Nadi Dahlia yang berada di tangga bawahan Liga amat memerlukan kemenangan dan Ombak FC yang berada di tangga keempat pasti mahu terus mendaki puncak Liga. Bagaimanapun, Ombak FC menepati ramalan selaku pasukan pilihan apabila berjaya membuka tirai jaringan sawal minit ke-7 permainan menerusi jaringan adik Muhammad Izzuddin. Tidak berhenti setakat itu, Ombak FC yang dibimbing jurulatih Muhammad Zahril terus menggandakan jaringan pada minit ke-12 menerusi gol adik Syarul Samuri meletakkan mereka selesa di hadapan dengan keputusan 2-0. Benteng pertahanan Nadi Dahlia dilihat terus lemah dan kelalaian itu dihukum lagi dengan gol ketiga dari adik Muhammad Syukri pada minit ke-22 menjadikan kedudukan 3-0. Keputusan 3-0 kekal sehingga tamat separuh masa pertama. Bersambung babak kedua, tidak cukup dengan 3 gol, Ombak FC menambah derita pasukan lawan menerusi jaringan adik Royizat Daud melengkapkan hari gemilang mereka untuk menang besar 4-0 sekaligus memastikan 3 mata berharga milik mereka.
Keputusan akhir, Kelab Bola Sepak Nadi Dahlia 0, Ombak FC 4. Berikut merupakan keputusan perlawanan bagi pasukan yang beraksi di Division 1 Liga 1 MCC bawah 16 tahun Zon Lembah Kelang. Ini pula kedudukan terkini Liga 1 MCC Division 1 selepas berakhirnya saingan minggu kelima. Klinik bola sepak 1 MCC dan aksi-aksi menarik saingan Division 2 melibatkan pasukan Akademi Bola Sepak Felda, Lestari Junior, Mahkota FA dan Selayang Soccer Kids. Semuanya sebentar lagi. Hi guys, I'm Coach Jordan, and today what we're going to look at is defending as a 4. So we're going to have 2 attacking teams trying to pass the ball through a defensive 4. What we're going to look at is their reaction, their covering and their communication to help each other to try and intercept the ball from being passed through them. I've got 2 teams with me today. We've got SSK and then Soccer Star. Okay, let's go and have a look. Okay, I'm going to work with the Soccer Star. So this team in the middle, we're going to stay inside the red area there. The 2 attacking teams are in the blue area. The attacking team job is to try and pass the ball along the floor in between my defending team. Well, I'm going to now talk through the defending team and how to set up. So if he's got the ball there, where are you going to go? Good man, so you press, apply a bit of pressure. You then cover him, good. My other centre half would cover him, and then my other fullback would cover around there. So it's kind of like an arc. Now you switch the play, so if the opposing team switch the ball, where are you going to go? Good. You press because you can. You cover around, allow support, and you cover around as well. Good. Well done, boys. Okay. Every time you pass the ball through attacking team, you get 1 point. Every time defending team you intercept, you get a point. Okay. First team to 10. Okay. You ready? Okay. Let's go and have a look. To recap then, we looked at the defensive shape of the back 4. So we looked at with Soccer Stars, was their movement and covering each other when the ball was passed along either side from the attacking team. They did really well in terms of they knew each other's position, they obviously you could see they'd been training together. However, one thing they could work on is their communication. Very quiet, you know, if they want to become professional footballers and they're playing in front of 20,000 people, they need to be loud, they need to be confident and be in the right positions. However, I touched briefly at the end of my recap with the boys about that the attacking team, they need to move the ball faster. It was too slow. Too many touches, they need to make sure they're really sharp and precise with their passes. But overall, it was a good session and the boys enjoyed it. See you next time. Perlawanan tumpuan pertama bagi saingan Division 2 melibatkan aksi dari Akademi Soccer Star berjersey oranye menentang Cube FA berjersey hijau. Skuad Akademi Soccer Star bimbingan Yati Mustafa pasti tidak rela kehilangan 3 mata berharga, manakala Cube FA sudah tentu mahu mengukuhkan kedudukan dalam saingan liga. Perlawanan bermula sedikit hambar apabila kedua-dua pasukan dilihat berhati-hati di awal permainan, menyaksikan bola lebih banyak berlegar di tengah padang. Memasuki 10 minit permainan, Cube FA dilihat sudah mula melancarkan serangan demi serangan ke kubu Akademi Soccer Star dan hasilnya mereka berjaya mendapatkan gol awal menerusi jaringan adik Ezai Fashli pada minit ke-12. Gol tersebut menyaksikan Cube FA mendahului lawan 1-0 sehingga tamat babak pertama. Bersambung babak kedua, Cube FA dilihat cuba mempertahankan keputusan dengan dilihat lebih banyak bertahan selain melakukan beberapa hantaran bola jauh ke kubu lawan.
Akademi Soccer Star berusaha sehabis mungkin bagi mendapatkan gol penyamaan, namun usaha mereka ternyata tidak membuahkan hasil. Pengadil meniupkan whistle penamat dan Cube FA berjaya mendapatkan 3 mata berharga dalam perlawanan ini. Keputusan akhir, Akademi Soccer Star 0, Cube FA 1. Seterusnya kita beralih kepada pertemuan melibatkan mahkota FA berjersey merah menentang Harimau United FC berjersey kuning. Kedua-dua pasukan amat memerlukan kemenangan bagi menjamin kedudukan terbaik di dalam liga dan juga mengekalkan momentum permainan dalam saingan liga. Mahkota FA bermula garang dengan melakukan asakan demi asakan seawal whistle permainan ditiupkan dan pertahanan Harimau United dipaksa bekerja keras menahan asakan. Setelah 15 minit permainan bermula, mahkota FA mengejutkan pihak lawan dengan gol pembukaan menerusi jaringan Muhammad Irwan yang bijak menewaskan pertahanan lawan. Keputusan 1-0 kekal sehingga tamat babak pertama. Bersambung permainan, Harimau United dilihat terdesak bagi mendapatkan gol penyamaan, namun benteng pertahanan mahkota FA dilihat terlalu ampuh untuk dipolosi. Usaha serangan Harimau United berterusan sehingga lewat permainan dan tuah ternyata menyebelahi Harimau United apabila 2 minit sebelum tamat perlawanan, adik Muhammad Arif berjaya menyamakan kedudukan dan terus mengikat kedudukan 1-1. Keputusan kekal sehingga tamat perlawanan menyaksikan kedua-dua pasukan terpaksa berkongsi satu mata. Aksi tumpuan ketiga menyaksikan Akademi Bola Sepak Felda berjersey oranye putih menentang Kelab Bola Sepak Remaja Kajang berjersey hijau. Felda yang berada dalam prestasi terbaik pastinya mahu mengekalkan momentum kemenangan minggu lalu, manakala Kelab Bola Sepak Remaja Kajang sudah tentu tidak berputih mata. Bersambung permainan separuh masa kedua dengan menukar sedikit taktikal permainan, strategi jurulatih Rozmin Musa berhasil apabila adik Lukman Hakim berjaya meletakkan Felda 1-0 di hadapan pada minit ke-36 permainan. Keputusan 1-0 berjaya dipertahankan Felda sehingga tamat permainan menyaksikan mereka berada dalam kedudukan terbaik di liga. Manakala bagi Kelab Bola Sepak Remaja Kajang, usaha perlu dipertingkatkan bagi kembali bersaing di liga. Keputusan akhir, Akademi Bola Sepak Felda 1, Kelab Bola Sepak Remaja Kajang 0. Perlawanan tumpuan terakhir bagi saingan Liga Division 2 melibatkan aksi dari Lestari Junior FC berjersey kuning melayani Selayang Soccer Kids berjersey hitam. Lestari Junior dilihat lebih mendominasi perlawanan dengan banyak menguasai bola selain hebat mengasak kubu Selayang Soccer Kids. Lestari Junior dilihat lebih mendominasi perlawanan dengan banyak menguasai bola selain hebat mengasak kubu Selayang Soccer Kids. Hasilnya, seawal minit ke-5 mereka berjaya meledakkan gol pertama melalui jaringan adik Nur Hakim Ikmal. Gol tersebut menyaksikan perlawanan bertukar menjadi sedikit panas apabila banyak kekasaran-kekasaran dilakukan kedua-dua pasukan. Keputusan 1-0 kekal sehingga tamat babak pertama perlawanan. Kembali menyambung permainan pada babak kedua, pemain-pemain Selayang Soccer Kids beraksi dengan sedikit keras apabila kerap melakukan kekasaran terhadap pemain Lestari Junior.
Namun pemain-pemain Lestari Junior dilihat tenang dan meneruskan permainan dengan bergaya apabila meledakkan gol kedua pada minit ke-44 menerusi jaringan adik Muhammad Nabil. Keputusan akhir, Lestari Junior FC 2, Selayang Soccer Kids 0. Keputusan perlawanan minggu ke-5 bagi Division 2 adalah seperti berikut. Ini ialah kedudukan terkini Division 2 Liga 1 MCC bawah 16 tahun. Tertera sekarang ini jadual bagi aksi perlawanan minggu hadapan. Tip-tip kesihatan 1MCC dan siapakah penjaring gol terbanyak Liga Division 1 dan Division 2 bagi saingan minggu ke-5, semuanya selepas ini. Saya akan memberi sedikit panduan mengenai apa itu biomekanik sukan dan bagaimana biomekanik sukan boleh membantu sukan bola sepak negara. Biomekanik adalah pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor mekanikal yang mempengaruhi pergerakan manusia. Performance biomekanik digunakan untuk atlet semasa mencuba tendangan yang tidak pernah dicuba sebelum ini dan juga semasa membuat sepakan untuk meningkatkan prestasi tendangan tersebut. Dari segi biomekanik, adik-adik perlu pastikan yang setiap pergerakan ataupun teknik yang dilaksanakan adalah betul untuk mengurangkan tahap kecederaan dan meningkatkan prestasi dalam sukan anda. Harap adik-adik maju dalam sukan masing-masing. Ini adalah senarai penjaring terbanyak selepas perlawanan minggu ke-5 bagi Division 1 dan Division 2 saingan Liga 1 MCC bawah 16 tahun. Seperti biasa, kami tidak tinggalkan anda dengan tangan kosong. Saksikan 5 gol terbaik sepanjang saingan Liga minggu ke-5.